Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sambung kita punya lecture dengan masuk CLO yang baru, iaitu CLO 4, Applications of Membrane Technology. Actually ni application yang kita akan discuss adalah beyond apa yang you jumpa dalam PSM. Kita akan gunakan balik kita punya fundamental membrane fabrication, characterization untuk kita develop kita punya membrane untuk specific applications. So application pertama yang saya nak discuss kat sini adalah membrane microreactor. Kalau awak lihat kat sini, kat sini adalah CO. X ni bermaksud sama ada 1 ataupun 2. Bermaksud kat sini sama ada carbon monoxide ataupun carbon dioxide. Bermaksud dalam sistem tersebut CO2 dan CO tak ada. Yang ini bermaksud hidrogen yang dihasilkan tidak mengandungi CO base elemen. So kita nak develop kat sini adalah hollow fiber. Kita pakai configuration hollow fiber. So membrane, hollow fiber membrane yang ada membrane, dan ada benda baru yang kita masukkan, iaitu microreactor. So di sini adalah untuk application gas punya application. Untuk yang ini adalah untuk application ni adalah simultaneous H2 reactions ataupun productions and separations. Ini kita nak hasilkan hidrogen dan kita nak separate daripada chamber daripada reaktor yang kita hasilkan hidrogen tersebut. So ini adalah gabungan antara dua prinsip, iaitu reaction dan juga separation. Okey, sebelum kita go kepada this system, kita tengok kepada apa itu microreactor. Microreactor merujuk kepada satu reaktor yang terlalu kecil kalau dibandingkan dengan reaktor konvensional, iaitu tetapi microreactor ni dia punya liang ataupun dia punya opening dia is very small. Kalau lihat, kita tengok, kalau saya lukiskan di sini perbezaan dia. Kalau ada, this is packet bed. Okey, ni packet bed yang belajar dalam CRE. Mungkin diameter ni adalah 2 meter. Okey, tetapi untuk yang kata microreactor ni ada liang dia. Okey, this is catalyst bed. Ini adalah channel. Okey, maksud channel tu maksud lubang lah, lubang. So benda ni adalah seperti mana capillary punya membrane, tetapi ini dia punya diameter adalah lebih kurang 1 mm sahaja. Okey, ni perbezaan paling ketara, iaitu kedua-dua persamaan dia adalah kedua-dua reaktor ini menghasilkan perform reactions, carry out you punya reaction, tetapi dia punya perbezaan dari sisi size. Okay, so kat sini kalau kita lihat dia punya diameter untuk inner diameter lubang adalah 10 hingga beberapa ratus mikron. Jadi maksudnya liang-liang di sini, liang-liang dekat sini adalah terlalu kecil. Okay, oleh kerana liang-liang terlalu kecil, kalau lihat kat sini adalah dia punya surface area akan menjadi sangat besar. Kalau lihat conventional laboratory, dia punya surface area paling besar pun 1000, tetapi untuk microreactor surface area sekurang-kurangnya 10,000. Jadi oleh kerana surface area yang sangat efisien, dia membenarkan heat transfer boleh dilakukan dengan begitu efisien lah. So banyak kebaikan-kebaikan lain, antaranya adalah seandainya kita boleh perform highly exothermic reaction di dalam microreactor. Sebelum ni ada report mengatakan bahawa kebanyakan highly exothermic reaction tak boleh berlaku dalam packet bed yang besar, tapi boleh perform dengan successfully dalam microreactor.
sebagai lihat dekat sini, typical design dia adalah, kalau lihat kat sini, semuanya akan membandingkan mikroreaktor mereka dengan duit shilling, dan liang-liang kat sini adalah sekecil 200 mikron. Okay. Ini adalah typical mikroreaktor. So, apa yang penting dalam reaktor, especially gas phase, adalah memerlukan catalyst ya. So, macam mana kita nak masukkan catalyst tersebut? So, catalyst ni ada banyak cara lah kita nak masukkan. Tapi dengan syarat, sebagai contoh kalau dekat sini ini adalah logam. Okay, ini adalah logam. Jadi, perlu ada satu treatment yang untuk jadikan metal tersebut, kepada metal oxide, supaya metal oxide tu boleh digunakan sebagai support untuk you punya catalyst. Okay. So kalau saya ambil contoh kat sini, okay, contohnya adalah ini adalah channel, satu channel. Ini katalah 20 mikron. Okay. So channel awak. So ini permukaan aluminium. So salah satu cara untuk buat salah satu cara untuk letak catalyst, kalau awak tahu catalyst banyak dalam metal oxide. Okey, alumina, ferric dan sebagainya lah kalau untuk gas phase. Okey, copper on ceria. Jadi alumina ni kalau kita letak oxide, of course dia akan wash away. Dia tidak akan fix dekat permukaan dekat sini lah, dekat sini. Okey, dekat sini. Tetapi kita kena tukar aluminium ni kepada aluminium oxide, sebab ini juga adalah seramik. So seramik boleh tahan seramik. So kat sini kalau tu macam dia akan, apabila kita buat treatment menggunakan anodic oxidations, so kat sini permukaan luar yang aluminium ni akan bertukar kepada aluminium oxide. So you boleh letaklah catalyst awak kat sini. Okey, awak boleh letaklah catalyst awak dekat sini. Dia ada bond sebab OH. Okay, so metal oxide ada bond OH. So metal oxide juga ada bond OH. Ini adalah surface of microreactor. Ini adalah catalyst. Jadi OH dengan OH ni boleh bertemu lah. Itu adalah principle chemistry. Kenapa alumina, kenapa ceramic boleh compatible dengan ceramic. Okay. So ini adalah conventional microreactor. Ini adalah conventional microreactor. Tapi ada juga research based on microreactor yang dia nak improvekan microreactor, iaitu dengan propose pelbagai jenis design lah. Okay, macam contohnya ada tape ini adalah grid, yang ini adalah microstructured. Maksudnya kita ambil yang kata fiber yang tidak berlubang, kita susun, so kita jadi bentuk dia macam ni lah. Okay. Okay, now kita tengok kepada kita punya ceramic hollow fiber membrane. Ceramic hollow fiber membrane yang kita produce menggunakan phase inversion and sintering technique. Kalau awak lihat dekat sini, dia mempunyai lubang-lubang yang sangat banyak kat sini ya. Okay. Ya, awak lihat kat sini lubang yang sangat banyak. So di sini kita proposekan kita boleh juga letak catalyst kat sini. Ini adalah kat sini adalah aluminium oxide. So kita tak ada masalah dari segi nak develop layer, sebab kita dah ada aluminium oxide kita. So kita ada ruang-ruang kecil-kecil seperti ini. Adalah lihat kat sini adalah dia punya besar ni adalah 200 mikron. Okey. Jadi kita boleh gunakan benda ni sebagai microreactor. Okey. So macam mana kita nak buat is adalah kita propose, kita ambil satu hollow fiber kita kat sini. Okey. Dan kalau kita nak buat katalah hydrogen awak kata tahu kalau hydrogen ni salah satu je membrane yang boleh pass through hydrogen infinite selectivity, iaitu palladium. So apa kita buat adalah kita coatingkan kita punya alumina hollow fiber ni dengan palladium membrane. And then
kita letak catalyst kita kat dalam ni. Okay, kita lihat kalau kita letak catalyst kita kat dalam ni, okay, kat sini, dan kita perform reaction kat dalam ni. Ini caranya kita nak buat simultaneous reaction and separation. So menggunakan ceramic hollow fiber. Jadi ceramic hollow fiber yang you buat during fabrication tu menggunakan phase inversion and sintering technique boleh dimodified lagi dengan incorporate another palladium metal, dan juga kita boleh perform reaction kita dekat in the middle of the lumen. Macam mana kita nak masukkan catalyst adalah kita masukkan, kalau awak belajar tentang how to make catalyst, catalyst can be made using metal nitride. Okay, metal nitride, sebelum awak dah pakai metal oxide, kalau you study chemistry, so metal nitride boleh lalut dalam air, and then apabila metal nitride ni you ada terkena dengan OH base, dia akan bertukar kepada oxide. So ini pecini method adalah menggunakan water base. Jadi kita masukkan kita punya larutan pecini kat dalam ni. Katalah kita nak masukkan copper dan cerium oxide. So cerium nitrate dan juga cerium dan copper nitrate tu kita larutkan, dan kita masukkan ethylene glycol, kita masukkan citric acid. Waktu kita pump kat dalam ini, kita pump kat dalam lumen ini, and then kita keringkan lah. That's another discipline. Okay, itu ada disiplin yang macam nak buat catalyst. Kita tak akan cover kat sini. Tapi kalau buat dekat sini, okay, kita dah ada this our system, and then kita apply dengan kita punya reactor. Kita test dengan GC, kita supplykan kita punya CO, and then kita bagi kita punya evaporator dekat sini. So apa yang kita lihat kat sini adalah, kalau awak lihat, ini adalah reactions. Ini adalah fixed pack reactor conventional. Ini adalah catalytic hollow fiber membrane microreactor dengan membrane. Lihat kat sini, ini adalah equilibrium curve. Okay, dengan menggunakan kita punya sistem, kita punya membrane tu dapat hasilkan hidrogen melebihi daripada equilibrium conversion. Jadi dia sudah tak obey lagi lah kita punya reaction punya rate of reaction kita. Dia dah tak obey, dia tidak balas dah. Ni sepatutnya CO tambah H2O jadi CO2 jadi dengan H2 kan. Okey, jadi ni patutnya tidak boleh berbalik, tapi disebabkan oleh kita pakai catalytic reaction ni, so tidak balas menjadi terus daripada ke kanan. So kita tak ada masalah lah berkenaan dengan equilibrium. We have no problem in term of equilibrium to design our reactor. So reactor kita boleh dijalankan dengan kecil. Sebab kalau lihat belajar dalam CRE, benda paling penting dalam reaktor adalah volume kan. Tetapi kat sini volume kita adalah terlalu kecil. Sebab kat sini adalah diameter dia adalah 1 mm sahaja. Disebabkan oleh kehadiran membrane kat luar ni, palladium membrane, dia menyebabkan kita punya reaction kita tidak boleh balik ke belakang balik. Jadi kita dapat hidrogen yang sangat banyak disebabkan oleh kehadiran membrane on the outer surface yang membantu